Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh nampak share screen cikgu kan? Boleh. Okey, kita teruskan je lah Okey, yang mana ada ni. Dan cikgu akan record siapa yang tak dapat join tu nanti cikgu bagilah. Okey, record dia. Okey, kita buat ulang kaji Okey, perkamiran ni adalah sungsangan bagi pembezaan. Okey, yang mana dia menggunakan okey, simbol dia simbol dia macam ni lah. Okey, simbol dia simbol dia bentuk ni lah, bentuk macam ni. Kemudian ada dx dekat belakang Okey, lepas tu ini depends lah kepada soalan apa dekat sini kan. Okey, so contohnya contohnya kalau biasanya kalau diberi satu fungsi y ke apa ke, kamu perlu cari pembezaan. So kalau pengkamiran ni mestilah dia dah bagi pembezaan. Dibagi pembezaan, dia suruh kamu cari balik y. Okey. Okey, cikgu terus ambil dalam buku lah. Dalam buku coklat tu So cikgu harap semua dah sedia lah buku coklat tu. Okey, kita terus buat. Kita tengok soalan muka surat 59 tu. Okey, muka surat 59 tu yang soalan A tu je. Okey. So d per dx. Okey, 2x tolak 1 kuasa 4. Okey, sama dengan 8 darab dengan 2x tolak 1 kuasa 3. So soalannya cari kamiran bagi 4 2x tolak 1 kuasa 3 dx. Okey, yang ni kena fahamkan dulu. Okey. Okey, yang ni apa? Ini apa? Okey, yang ni, yang mula-mula ni, yang ni adalah nilai y sebenarnya. Yang ni adalah nilai yang setelah dibezakan. Okey, yang ni kan simbol ini d per dx. Dia sebenarnya dy per dx. Tapi sebabkan kat depan dia tu d per dx saja, jadi yang ni adalah y lah. Okey, so sekarang ni sebenarnya y dia ialah 2x tolak 1 kuasa 4. Okey, dy dx. Jangan kamu buat pula dy dx. Sebenarnya dy dx dia dah ada. Ini dia jawapan dia. 8 2x tolak 1 kuasa 3. Okey, tapi soalannya dia nak kamirkan 4 2x tolak 1 kuasa 3. Maksudnya dia nak kamirkan. Maksudnya ini adalah pembezaan, hasil pembezaan. Dia suruh kamu cari y. Okey? Dia bagi macam ni saja. Okey, sekarang ni maklumat yang kita ada, kalau pembezaan yang ini, dapat yang ni. Tapi sekarang hasil pembezaan yang ini, kita kena cari yang ini yang baru. Okey, yang baru. Sebab dia berbeza sedikit sahaja. 8, yang ni 4. Lain semua sama. Okey? Okey, so kita tulis semula. Kalau kita kamirkan 8 2x tolak 1 kuasa 3 dx. Okey. Kita akan dapat jawapan dia 2x tolak 1 kuasa 4. Okey. Tapi sekarang ni kalau kita kamirkan 4 2x tolak 1 kuasa 3 dx, apa jawapan dekat sini? Macam tu soalan dia. Okey, so senang sahaja kita nak buat. Okey. Untuk dapatkan 4 ni kan, untuk dapatkan 4 ni mestilah 8 bahagi 2. Cikgu padam yang ni. Cikgu buat kat sini 8 juga. So kita kena bahagikan dengan 2 lah. Kita bahagikan dengan 2. Dapatlah 4 kan? Ataupun 8 per 2 ni, 8 per 2 ni, kalau nak nampak sikit, cikgu tak mau letak bahagi 2 tu dekat bawah 8. Cikgu letak di luar.
Samalah. Sebab kamiran, kamiran, contohnya ada 2 kat sini 2x tambah 2x tambah 2x tambah 1 lah contohnya. 2 ni boleh letak di luar. Sebab kalau kita nak buat kamiran, kita tak perlu nak kamir nombor ni. Nombor ni kita hanya kamir yang ada pemboleh ubah ni saja. Okey, jadi 2 boleh letak di luar. Okey. Dia boleh sama maksud macam ni, x tambah 1. Dia sama maksud. Yang atas dengan ni sama. So nombor tu kita boleh letak di luar. Okey. Kalau 2x tambah 1 saja tak boleh lah Tak boleh, dia kena kamirkan semuanya sekali. Dia kalau dekat luar, contohnya macam ni, 1/2 x kuasa 2 tolak x kuasa 2 contohnya. Yang ni kamu boleh letak 1/2 tu di luar. Sebab kita nak kamilkan hanya yang ini sahaja. Okey. So sekarang ni nak lebih nampak, cikgu letaklah 1/2 tu dekat luar. Tapi 1/2 darab dengan 8 dapatlah 4. 4 yang disuruh cari tu. Okey. Okey, so apakah jawapan dia? Kita cikgu just tambah 1/2 je lah dekat belakang tu. Okey. Dekat depan sorry. Okey, so sekarang ni disebabkan cikgu dah tambah 1/2 dekat luar ni. So cikgu just ambil saja yang tadi, jawapan yang sama, 2x tolak 1 kuasa 4. Cikgu just tambah je lah 1/2 dekat depan. Okey, itu saja. Macam tu saja jawapan dia. Okey, nanti boleh try soalan B tu lah Okey, soalan B. Okey, cikgu pilih lagi satu soalan F. Okey, iaitu D per dx 1/1 tambah x kuasa 2. Negatif 2x per 1 tambah x kuasa 2 kuasa 2. Ini pun kena faham lah. Yang ini adalah y. Yang ini adalah dy dx yang dah dibezakan. So sekarang ni kalau kamu nak ubah daripada yang ini kepada bentuk yang ada simbol yang ni, dia jadi macam ni lah. Kamirkan negatif 2x per 1 tambah x kuasa 2 kuasa 2 dx. Okey, mesti dapat 1/1 tambah x kuasa 2. Okey, macam ni. Kalau daripada ni nak tukar kepada ni. Okey, soalan dia dekat bawah tu. Cari yang ini. X per 1 tambah x kuasa 2 kuasa 2. Okey, dx. Apa jawapan dekat sini? Okey. So sekarang ni kalau yang asalnya yang ni negatif 2x. So kalau kita nak tinggalkan x sahaja, maksudnya kita kenalah bahagikan negatif 2x tu, negatif 2x dengan negatif 2x lah, supaya kita nak tinggalkan x sahaja kat situ. Okey. Cikgu letak dekat luar. 2, negatif 2. Sorry, bukan letak x sekali supaya bila kita potong ni, potong ni, yang tinggal x sahaja. Sebab soalan dia nak x sahaja, dia tak nak 2 tu. Okey. So disebabkan dekat sebelah yang dekat luar ni cikgu dah tambah negatif 1/2. So sama juga dekat sini pun kamu kena tambah negatif 1/2. Cara nak tulis dia 2 mestilah dekat bawah Sambungkan dengan 1 tambah x kuasa 2. Okey. So jadi macam tu. Okey, negatif tu jangan letak dekat belah bawah Negatif tu kena letak dekat tengah-tengah ataupun dekat atas. Okey, so dapatlah jawapan macam ni. Okey, itu untuk inilah bentuk soalan macam tu Okey, next kita tengok muka surat sebelah, kamiran tak tentu Okey, kita ada kamiran tentu, kamiran tak tentu. Okey, beza kamiran tentu dengan tak tentu ni, dia cuma ada dia punya had dia tu. Ada penentu dia tu. Okey, untuk yang ni first kamiran tentu dulu. Okay, kamiran tentu kita buat kamiran biasa sebenarnya kamiran tentu. Okey, cikgu ambil je terus contoh dekat sini. Okey, contohlah cikgu ambil soalan F. Okey, iaitu 1 tolak x
1 tambah X. Okay, dx. Okay, kalau kamu perhatikan, okay, kalau dekat sini dx, dekat sini mestilah kena ada X. Okay, dia tak boleh kat sini dx, kat sini y. Ataupun dekat sini dy, kat sini ada x. Okay, okay, untuk kita buat kamiran, kalau boleh kamu kembangkan, kamu kembangkan. Okay, kecuali kalau dah tak boleh nak kembangkan lah. Okay, bentuk yang macam ni kita boleh kembangkan dia kan. Okay, kita boleh kembangkan dia, dia akan jadi, sebenarnya bukan jadi kembang, dia lagi mudah. Dia jadi 1 tolak x kuasa 2 sebab 1 darab 1, 1 kuasa 2, 1 lah. Negatif x darab dengan x, negatif x kuasa 2. Kemudian negatif x darab 1, 1 darab x dapat kosong. So yang tinggal ini saja. Okay, so sekarang ni kita nak kena kamirkan dia. Okay, cara nak kamirkan dia adalah terbalik daripada pembezaan. Okay, kalau pembezaan kita bezakan x, kita dapat 1. Tapi kalau kamiran, kita kamirkan 1, kita dapat x balik. So kamirkan 1, kita dapat x. Okay, bila dah kamir jangan tulis simbol dah. Okay, bila dah kamir jangan tulis simbol yang ni dah. Okay, tulis saja x ni. Okay. Okay, kalau x kuasa 3, kalau kita bezakan kita dapat 2x. Okay, yang mana kita 2 kita bawa ke depan, kita buat darab. Kemudian kuasa kita tolakkan. Tapi kalau pengkamiran x kuasa 2 ni, dia kuasa ni kita kena tambah dan kita kena buat bahagi. Bahagi 2 tambah 1 dapat 3. 3 hasil 3 tu kita letak di bawah ataupun bahagikan. So yang ni dia jadi x kuasa 3 per 3. Okay, dia ikut saja yang atas ni, yang kita dah tambahkan dia. Okay, okay, lepas tu kita kena ada belakang tambah C. C ni adalah suatu pemalar. Okay, yang boleh jadi apa-apa saja. 2, 10, 100. Okay. Okay, sebabnya kalau kita bezakan 2 kan, kalau kita bezakan 2 contohnya dy dx, kita dapat kosong. Kosong tu tidak ditulis. Tapi sebenarnya bila kita kamirkan, dia ada nilai, tapi nilai tu tak tahulah, kita tak tahu nilai tu berapa. Jadi kita kena letak C sahaja dekat situ. Oops, okay, cik padam dulu yang ni. Allah. Okay, lepas tu jawapan kita tinggalkan macam tu sahaja. Okay, yang ini kamiran tentu. Allah, kamiran tak tentu. Dia tak beri dia punya ni kamiran tak tentu. Okay, okay, kamiran tak tentu, jawapan dia macam ni sahaja. Okay, cikgu ambil lagi satu contoh. KI. Okey, contoh macam ni, 2x kuasa 3 tolak x kuasa 2 per x kuasa 2 dx. Okey. Okey, yang ni kita permudahkan dulu. Okay, permudahkan, bukan buat kamiran lagi. Jadi kita guna lagi simbol yang ni. Permudahkan ni cikgu buat macam ni lah. 2x kuasa 3 bahagikan dengan x kuasa 2. X kuasa 2 bahagi dengan x kuasa 2 dx. Okay, cikgu sambung kat sini Okay, kemudian kalau kita dah kita dah permudahkan dia, so yang ini akan jadi x kuasa 1 lah, akan jadi 2x sahaja. Yang ni jadi tolak 1 2x tolak 1 dx. Okay, yang ini baru kita nak buat kamiran. So macam mana kita nak buat kamiran? Okay, 2x kuasa 2 asalnya 1 kita kena tambah 1 dapat kuasa 2 per 2. Okay, ikut yang ni. Okay, tolak, kalau 1 akan jadi x sahaja. Okay, bila kita dah buat kamiran jangan guna simbol lagi. Okay, ini boleh pemudahkan jadi x kuasa 2 tolak x. So dapat jawapan macam ni. Okey, itu untuk kamiran tak tentu. Okay, kena satu lagi lah, sebab yang ini boleh dipermudahkan, yang first tadi boleh dikembangkan. Tapi macam mana kalau kita tak boleh nak kembangkan dia? Okey,
Contohnya kalau kuasa 3 lah kan. Kuasa 3. Cikgu nak tengok ada tak soalan kuasa 3. Tak ada pula kuasa 3 yang dalam bracket dekat sini. Tapi tak apa. Kita ambil yang kuasa 2 je. Kita ambil soalan J soalan J. Kamikan 3x kuasa 2 tolak 1/2 kuasa 2 dx. Yang ni boleh dikembangkan. Yang ni better kembangkan tak boleh yang ni. Ini tak boleh sebab yang ni better kita kembangkan saja. Sebab kita buat just kuasa 2 tak ada pula soalan yang tak boleh dikembangkan ni. Tak apalah, kita ambil satu lagi. Nanti mungkin kita akan jumpa next nanti. Kita tengok soalan M. Kamirkan 6 sed x dx. Yang ni boleh tukarkan menjadi 6x kuasa 1/2. Kan? Kemudian kita pun kamirkan dia. 6 ni boleh je letak dekat luar dulu. Sebab dia tidak mengganggu apa-apa. So barulah kita kamirkan. Kalau tak nak letak 6 kat luar pun tak apa. So kita kamirkan dia. Kita kamirkan yang ini. Dia akan jadi x kuasa 3/2. Sebab 1/2 campur dengan 1. Dapat 3/2. Bahagi 3/2. Dan jangan lupa ada 6 tadi dekat luar. Macam mana nak selesaikan tu? Mungkin kamu boleh buat yang ni tapi nak selesaikan tu kamu dah confused dah. So macam mana? So 6 x kuasa 3/2. Yang ni bahagi kan? Bahagi mestilah dia terbalik darab dengan 2/3. So 6 dengan 3 kita boleh potong dapat 2. 2 yang ni dengan 2 yang ni boleh darab. So dia akan jadi 4x kuasa 3/2. Ataupun kita nak tukar balik dalam bentuk sed balik. 4 sed x. Sed x tu adalah untuk kuasa 1/2. Yang ni kuasa 3 ni kita kena letak dekat luar. Ataupun 3 dekat sini pun boleh. Kalau nak buat 3 kat sini pun boleh. Ataupun kita letak dekat luar. Mana-mana pun boleh. Tapi salah satu je lah. So kita ambil yang ni. So yang tu untuk kamiran tak tentu. Next kita tengok. Untuk yang ini baru ada pengkamiran yang tak boleh kita nak kembangkan dia. Muka surat sebelah. Muka surat 62. Korang kalau tak nampak bagi tahu kat cikgu. Muka surat 62. Yang ini kalau kita tak boleh nak kembangkan. Ini yang cikgu masukkan tadi. Yang A ni. Dia kuasa dia dah lebih daripada 2. Tekan kita nak kembangkan ini banyak kali kan. 3x tolak 2 kuasa 3 dx. Yang ni. So cara kita nak cara kita nak buat kamiran dia. Ingat macam tadi juga. Kuasa ni kita perlu tambah 1. Yang ni samalah. Yang ni sama. 3x tolak 2 kuasa 4 perkan dengan 4. Ini mesti bahagikan juga dekat bawah. So disebabkan yang dalam bracket ni ada lagi yang ni dia jadi satu lagi ungkapan ni. So kita kena bezakan dia. Bukan kamirkan lagi. Maksudnya 3x tolak 2 ni kita bezakan dia, bukan kamirkan. Bezakan kita akan dapat 3 lah. Kita letak dekat bawah 3 tu. Kita letak sahaja dekat bawah. Tapi kalau ikutkan formula yang diberi, dia cuma letak dia letak, kamu tengok nota dekat situ nota dia macam ni. AX tambah B, yang ni tambah 1. Yang ni kita tambah 1 kuasa dia. Lepas tu kuasa yang N tambah 1 ni kita letak dekat bawah. Kemudian yang dekat dalam ni dia hanya turunkan A sahaja. Tapi apa yang cikgu belajar dekat universiti, sebenarnya kita bezakan yang ini. Kita bezakan yang atas ni.
Tu sebab dapat A. Tu sebab kita dapat 3. Okay? Sebab untuk peringkat kamu, dia yang ada dalam kurungan ni, dia tak ada lebih daripada kuasa 1. Yang ni. Dia tak lebih, tak jadi kuasa 2, kuasa 3 untuk peringkat kamu. Bila dekat universiti nanti kamu akan belajar dia dapat macam ni. 3X kuasa 2 tolak X. Contohnya lah kuasa 3. Macam mana buat kamera yang ni? Okay, so 3X kuasa 2 tolak X kuasa 4/4. Yang ini kita bezakan. Dia dapat 6X tolak 1. Tapi kamu punya peringkat dia tak sampai sini. Tak sampai sini lagi, tapi sebenarnya dia bezakan yang ini. Okay. So itu untuk pengkamiran yang tidak boleh kita kembangkan. Kuasa 2 masih boleh kembangkan. Yang bahagi tu kita boleh permudahkan, ringkaskan dia. Okay, cikgu ambil satu lagi contoh. Okey, satu lagi contoh H lah. Kita ambil H. Iaitu negatif 5. Okey, yang ni punca kuasa 3 4 tolak 5X dx. Okey. Yang ni kita permudahkan dahulu, ataupun yang ada dekat bawah ni kita naikkan dulu dekat atas. Macam mana cara kita nak naikkan ke atas ni? Okay, first, kalau kamu boleh terus buat tak apa. Okay, kalau tak boleh nak terus buat, kita buat step by step sebenarnya. Negatif 5, yang bawah ni 4 tolak 5X, punca kuasa 3 dia akan jadi kuasa 1/3. Okay, kemudian yang bawah ni kalau kita nak naikkan ke atas, kuasa dia tu kita jadikan dia negatif. Kat sini kuasa dia positif kan? Positif 1/3. Kalau kita bawa naik ke atas, dia jadi negatif 1/3. Okay. Dia jadi macam ni. Okay. So, sekarang ni daripada sini, kita boleh kamirkan dia. Macam mana cara nak kamirkan? Cikgu letak negatif 5 tu dekat luar. Sebab dia macam mengganggu sikit kan? So, kita kamirkan yang berada di dalam sahaja. So, kita kamirkan yang ni jangan lupa tulis. Kita nak kamirkan yang ini. 4 tolak 5X. Masih sama. Kemudian negatif 1/3 kita tambah dengan 1. Negatif 1/3 kita tambah dengan 1, kita akan dapat 2/3 kemudian bahagikan dengan 2/3. Kemudian yang ada dalam kurungan ni kita bezakan sebenarnya. Tapi kita just tulis negatif 5 sahaja. 4 dapat, bezakan 4 dapat kosong, negatif 5X kita dapat negatif 5. Kemudian macam mana kita nak selesaikan? Cikgu dah tersilap, yang ini tak boleh tulis sebab kita dah bezakan kita dah kamirkan. Kita dah kamirkan, kita tak boleh tulis dah simbol yang macam ni simbol S tu. So sekarang ni kita hanya permudahkan yang ini saja. Yang ini dengan yang ini boleh potong sebenarnya. Sebab yang negatif 5 yang ni dekat atas, yang ni dekat bawah. So yang tinggal hanya 4 tolak 5X kuasa 2/3. 2/3 kalau kita ni terbalikkan jadi 3/2 kan. Sebab bahagi dengan 2/3 dia akan jadi 3/2. So dapatlah macam ni. Pastikan kena ada tambah C. Tambah C. Untuk kamiran tak tentu kena ada tambah C. Yang ni juga boleh kamu tuliskan sebagai 3 4 tolak 5X ni. Kena kena buat punca kuasa 3 lah. Sebenarnya tinggal jawapan macam ni pun tak apa. Sebab ada 2/3 kan. 1/3 tu adalah punca kuasa 3. Yang 2 ni mesti jadikan dia kuasa 2. Ataupun nak buat bracket dekat dalam ni kuasa 2. Pun boleh. Pilihlah yang mana-mana. Pilih salah satu je. Maksud dia jadi sama So 3/2. 2 dekat bawah tu jangan lupa 3/2 macam ni pun boleh. Ataupun kamu buat 3/2. Macam ni pun boleh. Sama je maksud dia. Sama. Yang ni sama je.
Jangan lupa tambah C. Okay, so ini untuk bentuk yang kita tak boleh nak kembangkan dia. Okay, then seterusnya, okay, kamiran tentu kita tengok kamiran tentu. Kamiran tentu ni sama saja, cuma dia ada penentu saja. Okay, cikgu ambil satu soalan. Okay, muka surat 64. Okay, sekarang kita tengok muka surat 64. Okay, soalan E lah Cikgu pilih soalan E. Okay, iaitu 6 3x tolak 2 kuasa 5 dx. Ini yang cikgu namakan dia sebagai penentu. Kosong dengan 2. Okay, kosong dengan 2. Okay, so kita just kamirkan macam biasalah. Okay, 6 ni cikgu letak dekat luar dulu. Okay. Okay, kita just kamirkan yang ada dalam bracket ni saja. Okay, so kamirkan 3x tolak 2 kuasa 5 kuasa 6. Okay, kuasa 6 sebab 5 tambah 1 dapat 6. Perkan dengan 6. Kemudian yang ini turunkan 3 je lah. Sebab 3x bezakan dapat 3 kan. Turunkan 3. Okay. Kemudian 6 yang tadi ni jangan lupa pula. Letak balik kat depan. Okay. Dah tak ada dah simbol ini sebab kita dah kamirkan dia. Okay. So permudahkan. Yang ni. Okay. Okay. Kita dapat yang ni je lah. Tapi disebabkan dia adalah kamiran tentu. Okay. Kita kena masukkan nilai dia. Kita buat bracket macam ni. Okay. Kita letak 2, kosong. Sebelum kita masukkan nilai, kita letak ni dulu Okay. Kemudian kita tulis lagi, kita ringkaskan lagi. 3x tolak 2 kuasa 6 per 3. Okay. Kemudian nanti kita kena masukkan nilai x tu dengan 2 dan kosong. Okay. Macam mana cara kita nak masukkan 2 dengan kosong tu? Okay. Mula-mula kamu kena gantikan x ni dengan 2 lah. 3 darab 2 tolak 2 kuasa 6 per 3. Macam tu. Lepas masukkan 2, masukkan x ni dengan kosong pula. Kena tolak. Operasi dia adalah operasi tolak. Bukan tambah. So 3 darabkan dengan kosong tolak 2 per 3. Yang ni kena kuasa 6. Okay. So dah tulis yang ini, tak perlu dah ada bracket yang dekat atas tu. Okay. And then calculate sahaja. Okay. Calculate sahaja. Sekejap Saya ambil calculator sekejap. Oh, tak boleh dah. Calculator cikgu dah expired dekat sini. Okay. So kamu calculate lah yang ni cikgu nak kamu calculate yang ni. So mesti dapat jawapannya 1344 1344. Itu cara dia. Okay. Sebenarnya menggunakan kalkulator yang kamu ada tu boleh juga terus guna type je yang ni. Kamu gunakan simbol yang ada ni. Cikgu nak tunjukkan sebab kalkulator cikgu dah tak boleh pakai yang tu. Okay, tapi untuk semak saja boleh lah. Jawapan tak boleh terus bagi jawapan. Jalan kerja kena tunjuk. Okay. Okay, so next seterusnya. Yang ni cikgu tak pernah terangkan lagi. Aplikasi Okay, aplikasi pengkamiran ni. Okay, first aplikasi pengkamiran ni, kita nak cari luas. Okay, kita nak cari luas. Okey, cikgu terus kepada muka surat 68 Semua kena tengok muka surat 68. Okey, muka surat 68. Okey, cikgu ambil satu contoh dekat sini. Okey, contoh yang ada dekat situ lah. Cikgu terangkan balik saja. Okey, sebenarnya ini graf. Okey, yang persamaan yang kita buat tadi tu. Okay. Contohnya kat sini kan. Katakan diberi persamaan y sama dengan x kuasa 2 tambah 1.
Okey, ada persamaan ni. Okey, kalau kita nak mencari luas di bawah graf. Luas di bawah graf lah. Daripada 0 sampai 3 sini. Kita nak luas yang berada di bawah graf. Okey, pada paksi X lah. Pada paksi X. Okey, kita ada formula. Okey, yang mana formula dia ada dekat situ kan. Dia tulis luas sama dengan ini A, ini B. Ini adalah fungsinya, yang ni dx. Okey. AB ni adalah dia punya sini. Ini yang paling rendah dia kosong, yang ni 3. Jadi yang ni kosong ni ialah A, 3 ni ialah B. Okey, fx ni adalah kita punya fungsi. Fx adalah kita punya fungsi. Fungsi yang diberi dekat sini lah. Fx ni adalah fungsi yang ni. Kita kena ambil x sajalah kita kena ambil x sebab dx kena dalam tu ada x bukan y Jadi kita tukar daripada graf ni, kita tukar dia punya limit dekat sini 0 sampai 3. So fx kita adalah x kuasa 2 tambah 1 dx. Kita kena kamirkan dia. Bila kita kamirkan dia, kita akan dapat luas di bawah graf. Okay. So kita just kamirkan lah. X kuasa 3 per 3. Kalau kamirkan 1 dapat X. Okay, lepas tu kita buat bracket. Kita letakkan dia punya limit dulu. 3, 0. Atas 3, bawah 0. Okay. Lepas tu kita masukkan nilai 3 dengan 0. X ni kita gantikan dengan 3 dulu. 3 kuasa 3 per 3 tambah 3. Okey. Disebabkan dia jadi satu ungkapan dekat sini, belum ganti kosong lagi. Kita buat bracket dulu yang ni. Ni satu ungkapan dekat sini. Lepas tu baru kita buat tolak. Okey. So tolak kosong sajalah sebab kosong bagi 3 dapat kosong, tambah dengan kosong, kosong lah. Tak perlu nak tunjukkan pun tak apa. So maksudnya kita just selesaikan dekat sini saja. Okey, 9 tambah 3. So, dapat 12. Kita dapat jawapan dia 12. So, jawapan dia 12 lah. 12 unit kuasa 2. Tak payah tulis unit pun tak apa. Okey, so itu untuk mencari luas di bawah graf. Okey, so tak kisahlah soalan dia macam mana pun. Okey, contohnya lagi. Okey, cikgu ambil soalan D lah kan. Okay, soalan D. Ini tadi contoh saja. Okay, soalan D. Dia bagi graf macam ni. Okay, bentuk dia macam ni. Negatif 1, sini 1 Okay. Luas di bawah graf. Daripada sini sampai sini di bawah. Inilah luas yang kita nak cari. So, persamaan yang diberi ialah y sama dengan 1 tolak x kuasa 2. Okay, so tukarkan daripada gambar rajah ni kepada bentuk pengkamiran yang macam ni. Masukkan dia punya had dia tu. Bawah negatif 1, atas 1. Okay. Kemudian, kamu tulislah dia punya nilai y dia. Tapi jangan letak y. Ambil yang ini. Okay. 1 tolak x kuasa 2 dx. Okay. So, kamirkan yang ni. X tolak x kuasa 3 per 3. Letakkan dia punya had. 1, negatif 1. Okey. Kemudian, step cara yang sama macam tadi. Gantikan x dengan 1 dulu. Okey. Kita buat bracket lah. Okay. Kemudian baru tolak. Tolak negatif 1 tolak dengan negatif 1 kuasa 3. Per 3. Macam tu So, kamu kena tolakkan lah yang ni. Buat yang ni dulu. Ataupun dekat kalkulator boleh buat terus dekat kalkulator boleh je terus buat yang tu. So, kamu akan dapat jawapan dia 4 per 3. Okay. In case kalau kamu terbalikkan dia punya had tu. Kamu buat sini 1, negatif 1. Okay. Tak ada masalah sebenarnya. Kamu akan dapat jawapan nanti. Jawapan dia cuma dapat negatif je. Okay. Dapat negatif.
Sebab mana ada luas dalam negatif kan. So kita kena tukarlah luas dalam negatif ni, kita kena jadikan dia positif lah. Okay. Tapi sebenarnya kalau luas negatif ni, luas yang negatif ni bermaksud dia berada di bawah paksi X. Okay. Contohnya soalan macam ni. Soalan dekat soalan G ya. Kita tengok soalan G. Tengok muka surat sebelah tu, muka surat 69, tengok soalan G. Okay, soalan G. Yang ni dia ada atas dengan bawah. Okay, graf dia macam ni. Okay, so dekat sini kosong, sini 1, 2. Okay, ni Y, yang ni X. Okay, dia nak luas. Nampak? Ada atas, ada bawah. Okay, graf yang sama. Walaupun luas tu ada atas dan bawah, tapi masih menggunakan graf yang sama. So, Y sama dengan X kuasa 2 tolak X. So, kalau nak cari luas, kita kamirkan, kita akan dapat luas di bawah graf. Okay. So, yang ini dekat sini okey lah. Memanglah di bawah. Tapi bila dekat sini, di bawahnya yang ini tau. Di bawah tu maksudnya dia merujuk kepada kita punya paksi X. So, inilah di bawah. Okay. So, kita akan kira lah. So macam ni, bila kamu kira yang ni, kamu kena asingkan. Mula-mula buat daripada sini sampai sini, lepas tu campurkan dari sini sampai sini. Dia kena asingkan yang ni. Okay, masih menggunakan persamaan yang sama. Okay, kalau bawah, kamu akan dapat nilai negatif. Kalau yang berada di atas, yang kira sebelum ni pun mesti dapat jawapannya positif. Kalau dapat negatif tu maksudnya mungkin had kamu terbalik. Terbalik. Satu sepatutnya kat bawah, kamu letak 1 ke atas. Okay. So, kita try buat yang ni. Kita kena buat 2 kali lah maksudnya yang ni. Okay. So, kita buat yang bawah ni dulu. Yang first ini dulu Okay. Yang tu, kita letakkan had dia 0 sampai 1. Kita tengoklah had dia ni daripada 0 sampai 1. Okay. Okay. Persamaan kita pada mestilah dekat dx kalau kita rujuk pada paksi x ini mestilah dx. Bila dx dekat sini mestilah ada x juga, iaitu x kuasa 2 tolak x. Okey. Okey, lepas tu nak terus tambah pun boleh juga. Lepas tu kita buat lagi 1 dengan 1 dengan 2. Okey. So, masih sama x kuasa 2 tolak x dx. Okay. Tapi kamu boleh buat kira asing-asing pun boleh Okay. So, kita kamirkan dulu. Yang ni dapat x kuasa 3 per 3. Yang ni dapat x kuasa 2 per 2. Untuk kamiran tentu, kamu tak perlu buat tambah c. Jangan tambah c pula kat belakang ni. Tak boleh Kamiran tentu tak perlu tambah c. Sebab kita nak gantikan nilai x tu, tak perlu tambah c. Okey, so daripada sini dah kamirkan. Macam biasa, kamu gantikan nilai nanti 1 dengan 0. Yang ini pun sama x kuasa 3 per 3 tolak x kuasa 2 per 2. So, gantikan nilai dia 2 dengan 1. Okey. So, yang ni kita gantikan lah 1 kuasa 3 per 3 tolak 1 kuasa 2 per 2. Okey. Sepatutnya tolak lagi kan. Ni macam ni. Sepatutnya tolak lagi. 0 kena ganti kat sini. Tapi kita dah tahu dah. 0 bahagi 3 dapat 0. 0 bahagi 2 dapat 0. Sebenarnya tolak 0 je. Tak payah tulis pun tak apa. Untuk jimatkan masa kita tak payah tulis. Sampai sini saja. Okey, lepas tu kita buat next seterusnya ni Ni tambah Tambah ni sebab luas yang ni campur dengan luas yang ni. Okey, kita gantikan dulu x dengan 2. 2 kuasa 3 per 3 tolak 2 kuasa 2 per 2. Okey. Yang ni kita baru buat untuk 2 saja. Untuk yang satu kita kena tolak. Okey. So, 1 kuasa 3 per 3 tolak 1 kuasa 2 per 2. Pastikan buat bracket yang ni. Okey. Sebab tolak, dia perlu tolak semua yang ada dekat dalam tu. Okey, lepas tu kamu boleh terus guna kalkulator. Terus semua sekali. Tapi kena bijak lah. Kalau 1 kuasa 3 dekat kalkulator, tak perlu buat 1 kuasa 3. Sebab 1 kuasa 3, 1 kuasa 2 per 1.
So dekat kalkulator kamu hanya buat bracket 1/3 tolak 1/2 tambah, yang ni buatlah, ataupun boleh kalau boleh congak 2/3 dapat 8, terus tulis 8/3. 8/3 tolak dengan 4/2 tolak 1/3, okey, tolak 1/2. Yang ni kamu kena kira lah. Kalau ikutkan nanti dekat sini, okey, yang ini, okey, sebelum cikgu terlupa kena hati-hatilah yang ni sorry. Yang ini kamu kira kamu akan dapat nilai dia negatif. Yang ni kamu akan dapat nilai dia negatif. Kamu akan dapat mana kat sini negatif 1/6. Betul ke? Kejap. Ya. Kamu akan dapat sini negatif 1/6. Yang ni kena hati-hati Yang ni dapat negatif 1/6. Yang ini boleh kira sekali lah. Yang ni boleh kira sekali. Yang ni pula kamu akan dapat 5/6. Okey. Yang ni kena hati-hati. Yang ini memang dapat negatif. Kalau kamu buat negatif 1/6 tambah 5/6, jawapan dia salah. Okey, sebab negatif 1/6 ni, negatif ni bermaksud luas dia di bawah. Okey. So sekarang ni, walaupun dapat negatif, kamu kena buat dia positif. So maksudnya, kena tulis balik negatif 1/6, kita tulis sebagai 1/6 saja. Tambah 5/6. Okey, so akan dapat jawapan dia 1. Macam tu. Yang ni kena hati-hati bila dia berada di bawah. Sebab bila berada di bawah, mesti kamu akan dapat jawapannya negatif. Kalau kamu buat pengiraan biasa, negatif 1/6 tambah 5/6, kamu akan dapat 4/6. Salah. Dia sebenarnya jawapan dia 1. Negatif 1/6, tulis 1/6 saja. Jangan tulis negatif tu. Okey. Okey tak setakat ini untuk mencari luas? Nak tak terangkan lagi ke macam mana? Nak cikgu terangkan lagi tak? Okey ke? Okey ke tak? Dengan syuhada ni, adik nangis syuhada. Okey. Okey Okey, cikgu ambil lah lagi satu contoh. Okey. Satu contoh lagi. Okey, yang tu kalau 2 lah kalau 2. Okey. Okey, H lah Cikgu ambil soalan H. Okey, soalan H. Cikgu tak mau lukis lah. Okey, cikgu tak mau lukis. Okey, so sekarang ni sama juga. Kalau ada luas atas dengan bawah, kita buat satu persatu Okey, katakan kita nak buat yang bawah dulu. Okey, yang bawah dulu. So, kita kamirkan, kita ambil had dia dulu, negatif 2 dengan 1. Okey, kita punya persamaan, kita ambil X sahaja X kuasa 2 tambah X tolak 2. dx. Okey. Nak settlekan yang ni dulu pun boleh, ataupun kita terus tambah saja dengan yang satu lagi luas yang dekat atas. Kalau tak nak tambah, better tak payah tambah, takut tersilap macam tadi Okey, so kita just kamirkan X kuasa 3/3 tambah X kuasa 2/2 tolak 2X. So letakkan dia punya had dia kat sini, negatif 2 dengan 1. Okey, negatif 2 dengan 1. Okey, dia ada cara sebenarnya kalau dekat kalkulator. Kamu buat gunakan alpha pun boleh sebenarnya ni. Okey, kamu gunakan alpha. Tapi pengiraan dia, pengiraan dia jalan kerja dia kena tunjuk. Sebenarnya daripada sini saja kamu boleh buat jalan ringkas. Kamu tarik persamaan, kamu tekan solve, masukkan nilai X 1, dapat jawapan, masuk lagi nilai X negatif 2, dapat jawapan. Boleh macam tu. Cikgu nak tunjukkan sini pun tak boleh, kalkulator cikgu tak ada. Okey. Tapi kita kena tunjukkan jalan kerja. First gantikan dengan 1 dulu. Okey.
Gantikan 1. Okay, settle yang ni. Tolak. Gantikan dengan negatif 2 pula. Negatif 2 ni pastikan kurungan. Sebab kalau tak buat kurungan, maksudnya negatif tu tak dikuasakan dengan 3 Okay, tolak negatif 2 kuasa 2 per 2. Tak muat dah. Tolak 2 negatif 2. Macam tu. So, kamu kena kira ni. Yang ni boleh direct guna kalkulator terus. Okay, yang ni kamu akan dapat jawapan dia. Mana ke dia? Jawapan dia kamu akan dapat negatif 27 per 3. Okay. Negatif 27 per 3 Negatif tu bermaksud di bawah. Okay. Yang berada di bawah X tu. Tapi nanti nak tambah, ambil 27 per 3 sahaja. Okay. Okay. Lepas tu satu lagi. Yang untuk satu lagi. Sama juga. Cuma kita tukar dia punya had dia tu. Daripada 1 sampai 2. So yang ni sama juga. X kuasa 2 tambah X tolak 2. dx. So, kamu just gantikan sama macam tadi. X kuasa 3 per 3 tambah X kuasa 2 per 2 tolak 2X. Gantikan 2 dengan 1 kat sini. Okay, yang ni kamu akan dapat positif lah jawapan dia. Gantikan, kamu akan dapat jawapan yang ni 11 per 6. Okay, so last kali baru kamu campurkan. So, luas sama dengan 27 per 3 campur dengan 11 per 6. Kita buat macam tu. Okay, 27 per 3 ataupun 9 sebenarnya. 9 campur dengan 11 per 6. So, dapatlah 19 per 3 jawapan dia. Okay. Okay, ini untuk mencari luas. Okay, luas di bawah graf. Okay. Okay. Ini kalau bentuk dia merujuk kepada paksi X tau. Macam ni lah So, kalau bentuk macam ni, mestilah kita boleh gunakan paksi X kan. Kita ambil dia punya had dia dekat paksi X. 2 ke 3 contoh macam tu. Tapi kalau macam mana pula kalau gambar rajah dia, bentuk dia macam ni. Macam tu. Okay. Macam mana kita nak cari luas di bawah graf? Luas di bawah graf dia mestilah dekat sini. Ni bawah ni, dekat bawah lengkung ni kan. Okay, luas dia mestilah dekat bawah lengkung. So, yang ni kita kena rujuk ataupun kita kena ambil had dia dekat paksi Y. Kita kena ambil had dia tu kena ambil pada paksi Y. Okay, cara dia sama saja. Okay, cuma cara kita nak tulis tu, cikgu ambil contoh yang ada dekat dalam buku coklat tu. Dia macam ni. Dia nak luas di bawah graf pada paksi Y had dia 0 sampai 4. Dia punya persamaan dia adalah Y kuasa 2 sama dengan 2X. Kalau kita nak rujuk pada paksi Y, kita kena buat kamiran. Kat belakang ni mesti dy, jangan dx. Kat belakang ni mesti dy. So, dekat sini mestilah Y yang ada Y, tak boleh ada X. Maksudnya kita kena, kalau tadi sini dx, kat sini kena ada X lah. Maksudnya kat sini perlu ada Y. Persamaan bagi Y. Tapi kita gantikan nilai X tadi kan. Contohnya, Y, cikgu ambil persamaan sama juga. Y kuasa 2 sama dengan 2X. Kalau kita nak rujuk pada dx, so kita kena ambil lah Y sahaja. Y sahaja kalau ikut kat sini, kita kena buat square root lah. Macam ni. So, dekat sini kena tulis 2X square root. Tapi sekarang ni, kita nak dy. Bila dy dekat sini, dalam ni mesti ada Y. Bila ada Y, maksudnya dekat sini, kita kena jadikan X sebagai perkara rumus. So, cikgu buatlah Y kuasa 2 per 2. Sebab kita nak jadikan X sebagai perkara rumus. Kalau yang ni tadi Y sebagai perkara rumus, kita masukkan nilai X dia. Sekarang ni X sebagai perkara rumus, baru boleh kita masukkan yang ni dalam ni. Y kuasa 2 per 2.
So sekarang ni kita kena kamirkan Y kuasa 2 per 2 lah. Had dia 0 sampai 4. Okay. So kamirkan Y kuasa 2 per 2. Okay, 2 kat sini kamu boleh keluarkan dulu. Letak dekat luar, dia jadi 1 per 2. Dia jadi Y kuasa 2 saja. Bezakan terhadap Y kuasa 2. Okay, saya cuba tulis kat sini. So kamirkan, dia akan dapat Y kuasa 3 per 3. Okay. Okay. 1 per 2 tu nanti kemudian kita darab. Boleh So 4, 0. Okay. Lepas tu, kamu just masukkan sahaja nilai 4 dengan 0 tadilah. So 4 kuasa 3, ni boleh darab, 4 kuasa 3 per 3. Okay, tolak. Tolak 0 kalau ganti kan dapat 0 kan. Tolak 0 je. So kamu just calculate sahaja. 1 per 2 darab dengan 4 kuasa 3 per 3. Okay, 64 per 6 kamu akan dapat 64 per 6. Ataupun permudahkan dapat 32 per 3. Okay, dapat 32 per 3. Okay, yang ni sama saja. Okay, cuma bezanya kita nak kena rujuk dekat paksi Y ke paksi X. Okay, kalau paksi Y, pastikan dy. Dalam ni pun ada Y. Dan perlu ambil X sebagai perkara rumus. Tu yang cikgu ubah jadi macam ni. Kalau yang tadi tu dx. Sebab kita rujuk pada paksi X. Okay, kemudian kita kena jadikan Y sebagai perkara rumus. Okay. Okay. Satu lagi contoh lah. Cikgu rasa cikgu tak sempat nak terang pasal isi padu. Okay, tak apa. Soalan tak ada isi padu. Hanya luas sahaja. Okay, cikgu ambil satu lagi soalan. Soalan muka surat 71. Okay, muka surat 71. Okay, soalan B. Okay, soalan B Okay, ni gambar rajah dia. Okay, sini 10. Okay, ini persamaan lengkung ni adalah Y sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 3X tambah 10 Okay, yang ni 3. Okay. Okay. Macam mana kita nak cari luas luas kawasan yang berlorik? Luas kawasan yang berlorik. Okay. Okay, kalau ikutkan dekat gambar rajah ni, mula-mula kita kena cari dulu luas di bawah lengkung. Okay, had dia 0 sampai 3 saja. Okay, so kalau macam ni cikgu ambil. Okay, kalau kita ambil luas di bawah graf 0 sampai 3, kita sebenarnya mencari. Okay, tak keluar pula dah. Okay, sebenarnya kita mencari luas semua ini. Okay, kalau kita cari luas di bawah graf 0 sampai 3, okay, kita cari luas kat sini lah semua ni. Sini. Okay, sedangkan yang ada berlorik dekat atas tu je. Kemudian kita kena tolak lah dengan kawasan yang tak berlorik tu. Kawasan yang tak berlorik kita ni, bentuk dia hanyalah segi 4 saja. Segi 4 tepat. So kita just boleh guna formula biasa saja. Formula luas segi 4 tepat lah. Sini 3, sini 10. 3 darab 10, 30. Okay. So kita hanya kira yang luas di bawah graf sajalah. Luas di bawah graf yang ni saja dulu. Yang ni senang saja. Kita tolak je dengan 30 lagi. Okay, so kita buat kamiran. Had dia 0 sampai 3. Kita punya persamaan yang ni. Negatif X kuasa 2 tambah 3X tambah 10 dx. Kita kamirkan yang ni saja, kita dapat luas semua ni. Okay, yang berada di bawah had daripada 0 sampai 3. Okay, so kita kamirkan. Kita kamir, kita tak perlu dah buat simbol yang ni. So, negatif X kuasa 3 per 3 tambah 3X kuasa 2 per 2 tambah 10X. Okay.
Kita just gantikan 3, kosong. Okey? Ingat kosong nanti kita tak payah buat sebab 10 darab kosong, kosong, 3 darab kosong, kosong ni pun dapat kosong. So, hanya gantikan 3 saja So, negatif 3 kuasa 3. Tengok ini. Beza Yang ni negatif, hanya 3 sahaja kuasa 3 Per 3 tambah 3, 3 kuasa 2. Per 2 tambah 10 darab 3. So, yang ni kena calculate. So, yang ini kamu calculate, kamu akan dapat 69 per 2. Dapat 69 per 2. Okey? So, untuk mencari luas kawasan yang berlorek, kamu kena buat 69 per 2 tolak 30. 30 tadi adalah yang segi 4 ni. 30 darab 3 darab 10 tadi yang dekat sini kena tolak dengan 30. So dapat jawapan dia 9 per 2 ataupun 41 per 2. Okay. So macam tu lah So kita kena apply luas di bawah graf dengan membuat pengkamiran mengikut had dia. Kalau perlu kita tolak, kita tolak. Kadang-kadang kena tolak luas segi 4 biasa ataupun kita tolak luas segi 3. Luas segi 3 pun formula macam biasalah, setengah darab tapak darab tinggi tu. Okey. Cuba kita tengok ada satu soalan. Tak muat dah, cikgu dah tak ada ruang kat sini. Sekejap Okey, cikgu ambil dekat soalan D. Kita tak buat pun tapi kita cuba tengok apa yang kita nak buat dekat sini. Nanti kamu try buat Soalan D ni, dia punya gambar rajah dia macam ni. Okey. Kemudian ada satu straight line kat sini. Okey, straight line. Ini adalah Y sama dengan X. Dia nak dekat sini. Okey, dia nak dekat situ. Okey, lagi dekat sini pintasan Y dia ialah 7 dekat sini. Lengkung ni persamaan dia adalah X sama dengan 7Y tolak Y kuasa 2. Okey. Kosong situ. Okey, so untuk yang ni kita nak mencari kawasan yang berlorek. Kita nak cari kawasan yang berlorek. Sekejap, cikgu tukar colour sekejap. Okey, kita nak kawasan yang berlorek saja. Untuk kes yang macam ni, kita kena rujuk pada paksi Y lah. Sebab kita punya graf tu dekat paksi Y kan. Okey, macam mana cara kita nak dapatkan luas kawasan berlorek? Okey, macam kamu tak boleh buat luas di bawah lengkung yang ini tolak dengan yang ni. Tolak dengan yang ni. Yang ni yang tak berlorek ni. Tak boleh buat cara macam tu yang ni dia lain sikit. Okey, kita kena bahagikan macam ni lah Okey. Yang ni baru jadi segitiga. Nampak tak? Perasan tak? Yang ni baru jadi segitiga bersudut tegak. Yang ni baru jadi segitiga bersudut tegak. Yang tu. Okey. Bila cikgu bahagikan macam ni. Okey. Yang ni nanti kita boleh guna formula segitiga biasa. Tapi kamu kena tahu dulu apa nilai dekat sini. Nilai dekat sini. Kena tahu. Okey. Barulah kat sini kosong. Kat sini berapa? Kan kat sini berapa? Macam mana kita nak tahu panjang sini? Sebab formula setengah darab dengan tapak darab dengan tinggi. Okey. Yang ini pun kita kena tahu tak berapa sini. Macam mana nak tahu? Dia ada step dia. Step dia mula-mula kena cari dulu titik persilangan dekat sini. First cari titik persilangan dulu. Okey. Kamu akan dapat koordinat dekat situlah. Kamu akan dapat 6 sini 6, 6. Maksudnya X 6, Y pun 6. Cara nak cari titik persilangan adalah dengan menyelesaikan persamaan serentak. Persamaan 1, persamaan 2. Kamu akan dapat koordinat dia 6, 6. Maksudnya sini 6, sini 6 lah. Barulah boleh guna formula segitiga. Setengah darab 6 darab 6. Baru dapat yang ni. Untuk dapat yang kecil ni pula, yang ni sebenarnya adalah yang berada di bawah lengkung. Ni baru betul berada di bawah lengkung. Yang ni.
Yang tadi tu segitiga ya ni. Ini segitiga. Sekarang ni baru boleh kita guna formula yang di bawah lengkung. Sini 6, sini 7. Okay, so kalau kita nak buat kamiran, kita ambil had dia 6 ke 7. Okay, kita ambil persamaan yang inilah. Jangan ambil persamaan ni. Sebab lengkung yang kena dekat sini adalah lengkung yang ini, persamaan yang ni. Okay, so kita kena bezakan terhadap Y. Kena jadikan X sebagai perkara rumus. Dekat sini memang dah siap dah dia buat X sebagai perkara rumus. So ambil sahaja 7Y tolak Y kuasa 2. Okay, so kita kamirkan yang ini. Kita akan dapat jawapan nanti. Campurkan dengan yang ini. Yang ini kena campur, bukan tolak. So dia ada banyak soalan. Ada banyak soalan. Okay, so cikgu rasa setakat ini sahaja. Okay.